Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kita kesempatan untuk bertemu pada hari ini sekali lagi dalam sesi Usrah Al-Khur yang kembali rancak. Saya ni sesi kedua ke ketiga? Ketiga. Alhamdulillah, ketiga selepas kita cuti. Dan sesi yang ketiga ini insya-Allah kita akan bincangkan tajuk tentang adab-adab bergurau, bersenda gurau di dalam Islam. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, garis panduan agama tentang bergurau. Tapi sebelum kita mula bab bergurau ni, saya nak ingatkan kita sekalian dengan peringatan yang sama yang kita selalu ulang-ulang selama sebulan ni. Isu yang berlaku di Gaza, masuk hari ni hari ke-32 dah sebulan serang, lebih daripada 10,000 orang dibunuh, bukan dibunuh, dibom. Daripada bunuh lah, dia ambil tahu pun siapa mangsa dia. Yang penting ramai orang yang dibunuh untuk nak sasarkan orang lain, tapi ramai yang dibunuh. Dan kita juga lihat bagaimana ketidakadilan masyarakat antarabangsa yang sangat-sangat ketara. Hari ini dunia mengajar kita bahawa semua mata pelajaran tentang adab, tentang nilai, tentang keadilan, ini semua hanya terpakai di peringkat bawahan sahaja. Terpakai di sekolah, terpakai untuk budak-budak kecil, terpakai untuk keluarga. Semua nilai ini boleh dilanggar ikut siapa kawan dan siapa musuh. Dan pilihan yang ada kepada kita sekurang-kurangnya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menolong mujahidin, Allah menolong mustadha'afin, orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang ditindas, serta Allah membantu mereka untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin wal mustadha'afin, Allahumma 'alaika bisahayina, Allahumma 'alaika bisahayina, Allahumma sallit 'alaihim kalban min kilabika wa tayran min tuyurika warmi 'alaihim hijaratan min sijil. Tuan-tuan, banyakkanlah doa dalam solat kita. Orang perempuan mungkin tak solat jemaah, solat fardu boleh tambah dengan doa kunut nazilah. Mudah aja kunut ni. Allahumma 'alaika, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma 'alaika bi. 'Alaika bi ni maksudnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum siapa-siapa yang Allah nak hukum. Sebagaimana Nabi SAW, apabila Nabi ditindas oleh orang Quraisy di peringkat awal dakwah, Nabi doakan, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Meskipun ada yang baik di kalangan Quraisy, meskipun Nabi SAW pun orang Quraisy juga, tapi Allah tahulah cara nak memakbulkan doa kita bagaimana. Allah tahulah hati sanubari orang yang minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa yang dimaksudkan. Ketika itu kebanyakan Quraisy memusuhi Nabi SAW. Ada di kalangan orang Quraisy yang baik yang menerima dakwah Nabi SAW, tapi kebanyakan mereka memusuhi Nabi. Lalu Nabi SAW doa, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Artinya bukan semua. Artinya merujuk kepada kebanyakan orang Quraisy pada ketika itu yang memusuhi dan menimbulkan kejahatan terhadap Nabi SAW. Jadi sama juga kita boleh doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menolong mujahidin dan mustadha'afin, orang-orang yang ditindas, serta Allah menghancurkan musuh-musuh agama. Itu yang pertama. Dan perkembangan yang menarik juga, tuan-tuan kalau perasan, isu kali ini terutamanya, kebanyakan pemimpin besar Islam tidak lagi mengkritik muqawamah, tidak lagi mengkritik keras gerakan untuk mempertahankan Gaza. Berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni kebanyakan negara-negara Islam ada side, dia take side. Ada yang pro Hamas, ada yang betul-betul kritik Hamas habis-habisan dengan menganggap Hamas ni pengganas. Ini isu yang berlaku beberapa tahun. Hamas ni ada kaitan yang rapat dengan Ikhwanul Muslimin. Disebabkan itulah di kebanyakan negara Arab, mereka tak diterima sebelum ini.
Di Mesir terutamanya tak diterima. Di Saudi tidak diterima. Di UAE lagi teruk lah sampai sekarang. Orang yang pro Hamas dipenjarakan dan sebagainya. Di kebanyakan negara Arab mereka tak diterima. Dia ada hubungan yang baik dengan Qatar. Ada pejabat di Qatar. Dan juga ada hubungan yang baik dengan Turki. Dan hubungan yang baik dengan Malaysia juga. Daripada sebelum ni sampai sekarang. Saya antara benda yang kita, Alhamdulillah, pendirian negara kita, tuan-tuan kalau perasan, jawapan Perdana Menteri di Parlimen baru ni apabila ditanya, adakah kita nak ikut jejak langkah US menganggap Hamas pengganas, Perdana Menteri kata tak. Keputusan itu tidak diikut kerana itu keputusan bersendiri yang diambil oleh beberapa negara. Jadi Perdana Menteri tak ambil keputusan itu, Alhamdulillah. Cumanya kali ini orang-orang yang mengkritik Hamas sebelum ni, mereka mengambil keputusan ataupun mengambil pendirian untuk tidak mengkritik. Page Al-Azhar yang kita tahu sebelum ni sangat kuat dan dengan pendirian kerajaan Mesir, yang berpegang betul dengan kerajaan Mesir. Page Al-Azhar menyatakan sokongan terus kepada mukawamah di Palestin. Tahiyatan lil muqawimin. Mengucapkan selamat kepada orang-orang yang mempertahankan negeri Palestin. Ini perkembangan baru. Kerana kita tahu sebelum ni Al-Azhar antara yang sangat keras menentang Ikhwan Muslimin, yang sangat betul-betul mengikut pendirian kerajaan Mesir, tapi Azhar buat keputusan itu. Buat kenyataan mengucapkan selamat kepada mukawamah. Demikian juga duta Palestin yang mewakili Fatah di mana-mana negara, antara yang paling ke tengah di UK lah. Apabila mereka ucapkan ucapan, jarang sekali mereka meletakkan kesalahan pada Hamas. Kita harap, tuan-tuan, kita harap ini mungkin detik permulaan umat Islam boleh bersatu selepas ini untuk mempertahankan bumi Palestin. Mungkin akan datang satu masa negara-negara Islam pula akan mengambil keputusan yang lebih tegas untuk bersama-sama mempertahankan Palestin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu. Al-Harb Sijal, peperangan ini adalah lemparan muka surat yang berpusing-pusing. Kadang-kadang ceritanya lain, hari yang lain ceritanya lain pula. Yang kuat pada satu ketika akan datang kuasa itu menjadi lemah. Tak ada orang yang kekal kuat selama-lamanya. Tak ada siapa pun. Kuasa dahulu tak ada siapa pun yang kekal kuat. Demikian juga pada hari ini. Kalaulah kita menghampiri detik kiamat, andai kata ini akhir-akhir zaman menuju kiamat, akhirnya Islam akan menang. Akhirnya orang-orang Yahudi akan sembunyi di belakang batu dan di belakang pokok dikejar oleh tentera muslimin. Kalaulah ini bukan akhir zaman, kalau ini bukan akhir zaman, lambat lagi, maka muka surat perang itu akan terus bertukar-tukar tangan. Akan ada masa kita di atas, akan ada masa kita di bawah. Yang penting kita sentiasa mengambil keputusan untuk bersama dengan muslimin ketika kuat dan ketika lemah. Sama ada kita melihat kejayaan orang muslim ataupun kita tak melihat kejayaan orang muslim dalam hidup kita, tapi pasti akan menang. Orang Islam pasti akan menang. Dia akan menang, dia akan kalah, dia akan menang, dia akan kalah. Akhirnya yang akan tinggal adalah kemenangan terakhir bagi umat Islam. Ketika itu Dajjal akan ditewaskan. Bila? Wallahu a'lam. Apakah ini peperangan terakhir? Ataupun akan berlaku banyak lagi rentetan peristiwa begini? Wallahu a'lam. Cuma apa yang berlaku pada hari ini, sejarah akan catat apa yang berlaku pada hari ini. Ketika Israel perang 6 hari dengan kuasa-kuasa besar Arab, kerajaan-kerajaan Arab, semua kerajaan Arab pada ketika itu di negara-negara Syam, mereka tak boleh timbulkan kerosakan yang besar kepada Israel macam dibuat oleh Hamas pada hari ini. Kumpulan tentera kecil je pun, kumpulan tentera kecil dengan bom-bom yang kecil, mereka letupkan tank Israel. Ini akan dicatat oleh sejarah. Sama ada mereka menang dalam pertempuran ini ataupun tidak, sejarah akan mencatat. Jadi teruskan berdoa, teruskan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi kemenangan kepada umat Islam. Itu sedikit sebanyak selingan sebelum kita mulakan tajuk kita pada hari ini. Baik. Berbalik kepada tajuk yang kita nak bincang ni. Tajuk ni bukan saya pilih. Tajuk ni Haji Mus bagi senarai panjang. Berapa banyak tajuk saya pun tak tahu, tapi antara banyak senarai yang ni yang nampak macam boleh lah kot, paling senang nak cerita, saya pun pilih tajuk ni. Bukan nak buat lawak, saya bukan seorang pelawak, dan saya pun tak pandai buat lawak. Cuma nak cerita sedikit sebanyak tentang adab-adab apabila kita melakukan atau apabila kita buat lawak. Pertama sekali,
Macam sahabat kita pengurusi sebut tadi, pengurusi sikit hari boleh jadi penceramah dah. Dalam agama ini bukan mengajar kita untuk menjadi serius. Agama tak ajak kita jadi serius. Agama juga tidak mengajar kita untuk menjadi pelawak. Ini bukan agama. Agama bukan ajak kita untuk membentuk personality tertentu. Serius ke, lawak ke, sedih ke, seronok ke. Agama tak ajak kita macam tu. Tetapi Islam meraihkan kepelbagaian yang ada. Manusia macam mana dahululah zaman jahiliah dulu, macam mana dia sebelum masuk Islam, lepas dia masuk Islam, macam tu jugalah dia. Orang yang dia lembut dengan semua orang, baik dia dengan semua orang. Apabila dia masuk Islam, teruslah sikap baik dia dengan semua orang tu. Orang yang garang, keras dan kasar, apabila Nabi SAW sampaikan Islam, dia masuk Islam, kasar dan keras jugalah dia. Macam tu. Islam meraihkan kesemuanya. Dan Nabi SAW sendiri, dalam hadis para sahabat meriwayatkan, antaranya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahawa Nabi SAW satu orang yang hidup di tengah-tengah kaum. Macam mana kebanyakan orang, begitulah Nabi SAW. Kata Jabir bin Samurah, aku duduk dengan Nabi SAW lebih daripada 100 majlis. Lebih daripada 100 majlis. Wa kana ashabuhu yatanashaduna asy-syi'ra wa yatadzakaruna amral jahiliyah. Sedangkan para sahabat yang duduk di sekeliling Nabi SAW, mereka mengingat-ingat syair jahiliyah. Serta mereka menyebut-nyebut apa yang mereka ingat daripada zaman jahiliyah. Mereka nak cerita. Maksudnya, bila para sahabat duduk dengan Nabi SAW, mereka cerita tentang zaman jahiliyah. Nabi dengar. Mereka cerita tentang syair-syair jahiliyah. Meskipun banyak ancaman agama sebut tentang ahli syair. Banyak ancaman. Ahli syair dahulu ni banyak yang buat syair-syair, cerita pasal kuda, cerita pasal perempuan, cerita pasal arak dan sebagainya. Meskipun begitu, para sahabat yang duduk dengan Nabi SAW, mereka mengingat pengalaman mereka di zaman jahiliyah. Mereka sembang, wa huwa sakitun wa rubbama tabassama ma'ahum. Kata Jabir bin Samurah, Nabi SAW bila duduk dengan mereka, Nabi dengar, Nabi diam, dan kadang-kadang Nabi senyum bersama dengan mereka. Ini pertama sekali yang kita kena faham. Orang kalau tanya Nabi SAW macam mana, Nabi sama macam ramai orang. Kata-kata Nabi macam kata-kata orang lain. Pakaian Nabi SAW macam pakaian orang lain. Makanan Nabi SAW macam makanan orang lain. Sama. Ada benda Nabi suka, ada benda Nabi tak suka. Kalau makan, Nabi suka makan zira', Nabi suka makan betis kambing. Itu Nabi suka, Nabi ambil, Nabi makan. Ada benda Nabi tak suka. Bob, orang Arab yang duduk di pedalaman, Badui makan, Nabi tak suka. Sedangkan makanan itu dimakan di dalam pinggan Nabi SAW, cuma Nabi tolak tepi. Nabi tak suka makan. Bawang, Nabi tak suka makan. Letak bawang, Nabi tolak tepi. Siapa nak makan, makan lah. Tapi Nabi pesan, siapa yang makan, jangan mai sembahyang kat masjid. Bawang makan, jangan mai sembahyang kat masjid. Isap rokok tak apa. Isap rokok lagi teruk pada bawang lah, bau dia lagi kuat pada bawang. Nabi pesan, makan, tapi jangan mai masjid. Nabi suka makan terung. Wa kana yatatabba'u duba. Kata Anas bin Malik, secara umum Nabi SAW kata makan yang paling dekat dengan kamu. Apa yang paling dekat makan, barakah di tengah. Tapi apabila duduk dalam bulatan dengan sahabat-sahabat yang rapat, Anas bin Malik kata Nabi akan cari-cari terung untuk angkat dan makan. Dan kata Anas bin Malik, aku akan tolak terung dekat Nabi SAW sebab Nabi suka. Jadi begitulah Nabi SAW. Apabila Nabi duduk di dalam majlis, orang tak boleh bezakan yang mana satu Nabi, yang mana satu orang lain. Ini standard yang diletakkan oleh Nabi SAW. Tentu kalau kita tengok dalam hadis kan, banyak hadis masyarakat jahiliyah, apabila mereka datang nak mai jumpa Nabi SAW, orang-orang daripada luar, mereka mai masuk masjid, mereka kena tanya, yang mana satu Muhammad? Dia tak sama. Nabi sama macam orang lain, tak boleh nak beza. Kena tanya. Bila ditanya, ketika itu barulah orang akan tunjuk yang ni Muhammad, oh yang ni Nabi. Itulah Nabi kita SAW.
sebelum kita masuk spesifik bab melawak tak melawak ni, itulah Nabi. Begitulah. Macam mana orang pakai, macam tu Nabi pakai. Dia tak ada pakaian special. Apabila agama ini kemudiannya berubah menjadi, ataupun agama ini terkesan dengan pengaruh budaya-budaya lain, guru-guru agama dihormati. Apabila guru agama dihormati, okey, kedudukan mereka kemudiannya lama-kelamaan dia ada jati diri khas bagi menggambarkan ulama dan umara. Pemimpin dan juga ulama, dia ada dia punya pakaian khas. Dia ada alat-alat khas. Dia tunjukkan eksklusif dia eksklusif lain daripada orang lain. Maka ketika itu barulah raja-raja dia ada pakaian dia khas, dia ada warna dia sendiri, dia ada alat-alat kebesaran dia sendiri untuk raja-raja. Para ulama juga begitu, dia ada baju dia yang sendiri, dia ada serban dia sendiri, menampakkan yang dia lain daripada orang lain. Mana datang ini semua? Ini datang apabila Islam berkembang dan masuk pengaruh-pengaruh lain yang di luar daripada Islam. Asalnya Nabi SAW sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara, tak ada. Nabi ada alat kebesaran diraja? Tak ada langsung. Apa pun tak ada. Saya bukan nak kata kat raja, saya nak cerita macam mana zaman Nabi SAW. Nabi tak ada apa-apa alat kebesaran pun. Bila Nabi SAW nak tulis surat, orang kata orang Parsi, mereka tak baca surat, tak ada cop. Ketika itu barulah Nabi kata, okeylah kalau begitu kita buat cop satu. Khatim. Nabi ambil cincin. Cincin tu ada tulis Muhammad Rasulullah. Apabila Nabi tulis, para sahabat tulis surat, Nabi akan lekat tu ada tanda Muhammad Rasulullah. Sebab orang Parsi nak. Nabi pun pakailah cincin tu. Itu yang Nabi SAW simpan. Yang lain tak ada alat kebesaran. Bukan sebagai ulama, bukan juga sebagai raja. Tak ada. Tapi zaman tu dah hebat dah. Parsi dia ada alat kebesaran dia, dia ada gelang raja dia, dia ada helmet raja dia. Topi Parsi tu, dalam riwayat sirah diceritakan, orang kena letak gear dengan rantai kat tepi. Bila dia duduk, Najasyi duduk, baru dia tolak sikit-sikit kiri kanan. Pam, topi melekat kepala dia. Bila dia nak bangkit, dia kena angkat. Dia kena tarik tali tu, tarik gear kat tepi tu, angkat topi daripada kepala dia. Mewah. Habis mewah. Kapet Parsi. Para sahabat ceritakan apabila mereka buka Parsi, kapet dia sangat besar yang mereka tak pernah tengok. Mereka lawan potong seorang sikit nak bawa balik, tunjuk ke adik-beradik. Walaupun begitu, Nabi SAW hidup macam orang biasa. Tak ada beza. Ini satu sunnah yang kalau kita nak ikut. Sunnah yang sangat penting. Di mana kita duduk, macam mana kebanyakan orang di situ, macam itulah kita buat. Begitulah. Di zaman Nabi SAW, saya sebut juga baru ni, orang lelaki tak pakai baju, itu kurang adab ke apa? Dia dianggap apa kalau lelaki tak pakai baju? Pasal panas ke sejuk? Lelaki ni kena selalu pakai baju tak? Di zaman tu, lelaki tak pakai baju, biasa. Di zaman Nabi SAW, lelaki, kadang-kadang mereka keluar rumah, mereka pakai kain ridak. Itu je. Kadang-kadang bila mereka duduk sama-sama mereka sembang, kain ridak tu mereka letak kat sebelah. Itu pakaian lelaki di zaman Nabi SAW. Kadang-kadang apabila mereka keluar berjalan dan sebagainya, solat, mereka akan tutup kepala. Biasanya dia pakai serban. Tapi bila mereka duduk sama-sama mereka di tempat tertutup, pakaian lelaki begitulah. Begitu jugalah Nabi kita SAW. Nabi pakai ridak. Apabila Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi buka. Ramai sahabat meriwayatkan, mereka nampak cop kenabian kat belakang ni. Ramai sahabat meriwayatkan mereka nampak tanda lahir Nabi SAW. Kita tuan-tuan pernah tengok raja tak pakai baju? Tak pernah kan? Ulama tak pakai baju pun kita tak pernah tengok. Sebab bukanlah menjadi kesalahan, tapi kita ada prestige. Tapi Nabi SAW, macam mana kebanyakan orang, macam itulah Nabi. Maka kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kami duduk, kami cakap urusan kami seperti biasa. Apa yang kami cakap, Nabi SAW akan dengar. Kadang-kadang kalau masuk hati, Nabi gelak, Nabi senyum. Kalau tak, Nabi buat tak tahu, Nabi dengar. Dan bila kita baca sirah, kita akan dapati bahawa Nabi SAW adalah satu orang yang tak banyak bercakap. Nabi tak banyak bercakap. Mana ada hadis yang panjang-panjang 3-40 muka surat? Hadis tak ada yang bentuk macam novel.
khutbah Nabi SAW, kalau kita tengok khutbah Nabi SAW, antaranya khutbah akhir Hajjatul Wada' dan sebagainya, kalau kita tengok tu sekejap, 5 minit baca dah siap. Nabi tak banyak bercakap. Demikian juga Nabi dengan para sahabat. Mereka cakap, mereka sembang, Nabi SAW banyak mendengar. Dan kadang-kadang Nabi SAW juga melawak. Nabi melawak. Cuma apabila Nabi SAW melawak, Nabi hanya cakap benar. Nabi tak tipu. Lepas tu ada riwayat yang para sahabat tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, atumazihuna?" Nabi SAW melawak juga dengan kami. Nabi kata, "Ya, aku melawak. Tetapi apa yang aku katakan semua benar." Nabi cakap semua benar. Ada sahabat Nabi SAW, dia datang, Nabi nak pergi trip, nak pergi jalan. Ada sahabat datang, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak bawa aku sekali, nak ikut sekali?" Sebab kehidupan mereka tu susah. Zaman tu susah. Apabila mereka nak pergi perang, unta tak cukup. Ada orang kena tinggal sebab tak cukup unta. Di zaman Nabi SAW, mereka susah. Saya rasa sebahagian tuan-tuan pun mungkin pernah rasa juga, kan? Masa tuan-tuan kecil-kecil dulu, nak keluar tak cukup kereta, kena tumpang kereta orang dan sebagainya. Zaman tuan-tuan lah, kan, zaman dulu kecil-kecil mungkin berlaku. Begitulah zaman Arab dulu. Mereka tak ada kereta, tak ada kenderaan. Bukan tak ada kereta, tak ada unta. Kena tumpang. Ada sahabat datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, istahmil ni. Bawa aku, boleh sumbat aku kat mana-mana, bagi jalan, cukup kenderaan." Nabi SAW kata, "Inni hamiluka ala waladi naqah." Boleh. Untuk hang, aku bagi hang naik anak unta. Anak unta boleh bawa hang. Sahabat tu kata, "Ya Rasulullah, ma asna'u bi waladi naqah." Aku nak buat apa dengan anak unta? Bukan boleh naik anak unta. Dia kata kat Nabi, "Betul-betul Rasulullah, anak unta tak payah bagi, aku nak buat apa anak unta?" Lalu Nabi SAW kata, "Wahal talidul ibil illa nuq." Bukankah semua unta dia lahir dalam keadaan anak unta? Jadi bila aku nak bawa hang naik anak unta besar tu pun tetap anak unta juga. Lawak Nabi macam tu, double meaning. Bukan double meaning kepala otak orang kita yang kotor tu, itu lain, bukan ni. Ini bukan macam tu. Ini double meaning yang dua-dua maksudnya betul. Tapi orang sangka satu maksud. Nabi SAW sampaikan maksud yang lagi satu. Aku bagi hang naik anak unta. Bila orang tanya, anak unta nak naik macam mana? Nabi kata, memang semua pun, unta pun anak unta juga. Macam lawak kita lah, kita kata, perkataan anak ni, dalam kepala orang duk ingat kecil. Orang ingat kecil. Anak ayam. Kalau kata anak ayam kan, makan apa hari ni? Anak ayam. Orang kan marah, macam mana nak makan anak ayam kecil? Bukan, yang mak ayam tu pun tetap anak ayam juga. Macam itulah kira. Bila para sahabat terkejut, Nabi SAW kata, semua unta pun anak juga. Kadang-kadang, Nabi SAW punya melawak ni, orang sedih. Orang sedih. Nabi tak banyak gelak. Nabi banyak senyum. Kadang-kadang nampak gigi Nabi SAW. Kadang-kadang kelihatan, tetapi ada keadaan tidak kelihatan. Nabi buat lawak, orang tak sangka, orang ingat benda tu serius. Ada satu perempuan datang jumpa Nabi SAW. Al-Imam Tirmizi riwayatkan dalam Syama'il. Dia kata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilanil jannah." Perempuan tua mai jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Ta'ala doa supaya Allah doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan aku dalam syurga." Tengok adab para sahabat ni. Para sahabat jumpa Nabi SAW, dia pun minta Nabi doa. Bila hujan tak turun, dia pun minta Nabi doa. Apa sahaja dia pun nak, dia pun minta Nabi doa. Nak masuk syurga, dia pun minta Nabi doa. Sebagaimana perempuan ni, dia datang, "Ya Rasulullah, doa ke Allah Ta'ala supaya Allah masuk syurga. Supaya Allah masukkan aku dalam syurga." Nabi tengok perempuan tu. Nabi kata, "Ya umma fulan, innal jannah la tadkhulaha ajuz." Perempuan ni dengan serius datang, bersungguh-sungguh minta Nabi doa dia masuk syurga. Nabi kata, "Wahai ummu fulan, macam mana aku nak doa sedangkan orang tua-tua tak boleh masuk syurga?" Perempuan tu dengar, dia terkejut. Alamak, takkan orang tua-tua tak boleh masuk syurga? Muda saja. Dia menangis. Nabi diam. Nabi biar dia menangis dulu. Nabi doa. Nabi kata, "Innal jannah la tadkhuluha
ajuz. Syurga untuk orang muda, orang tua-tua. Dia menangis. Bila dia menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal akhbiruha annaha la tadkhulaha wa hiya ajuz. Maksudnya bukan orang tua tak boleh masuk syurga. Yang tak boleh adalah masuk syurga dalam keadaan tua. Dalam keadaan tua. Sebab dalam syurga semuanya orang umur dia muda. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kami akan menciptakan penghuni-penghuni syurga, faja'alnahunna abkara. Dan kami menjadikan mereka dalam keadaan muda. Dalam keadaan anak dara yang muda. Uruban atraba. Dalam keadaan muda. Bayar umur dia yang paling kuat, paling ketara kekuatan dia. Ulama' beza pandangan lah berapa umur ni. Dah ulama' kata laki 40, perempuan muda sikit 30 lebih. Wallahu a'lam. Ini perbahasan yang panjang, tetapi di sebalik lawak Nabi SAW tu, Nabi nak cerita kepada para sahabat ilmu, dapat ilmu. Walaupun orang tua ni menangis sekejap, perasaan dia kacau bilau sekejap, dia duk ingat dia tak boleh masuk syurga, tapi di sebalik tu Nabi nak abang kat dia, bukan. Maksudnya, hang tak boleh masuk syurga dalam keadaan tua. Nanti masuk syurga, semua orang jadi muda. Itu lawak Nabi SAW. Nabi tetap cakap benar. Nabi tak tipu. Nabi cakap yang benar. Jadi tuan-tuan, kalau nak melawak ikut Nabi kan, ini antara satu perkara yang kita boleh buat. Cakap benar. Cakap benar walaupun orang sangka lain. Kita cakap benda lain. Itu Nabi selalu buat. Cakap benar. Kadang-kadang cakap benar ni orang marah juga. Tapi habaq benda betul ya. Itu sunnah Nabi SAW dalam melawak. Saya baru ni, bukan baru ni, dah ada beberapa tahun lepas kot. Telefon, saya biasa telefon mak buat voice call, cakap, tengok buat video call, telefon mak buat video call. Telefon dia semua dalam kereta. Mak, kakak dengan adik seorang dalam kereta. Tanya nak pergi mana? Oh, mereka kata nak buat surprise dekat adik seorang yang duduk dekat KL. Adik seorang Syasha duduk kat KL. Mak, kakak dengan adik kata kami nak pergi buat surprise kat Syasha. Dia tak tahu kami nak pergi KL, nak pergi buat surprise kat rumah dia. Saja tiba-tiba nak pergi. Saya pun, nak buat surprise. Tak apa, dia letak telefon. Lepas tu saya telefon Syasha, mak nak main rumah hang dong, standby apa-apa patut. Dia kata, hang kau ajak abang pasal apa? Abang aku mak nak buat surprise. Lepas tu dia sempatlah siap-siap rumah dia apa semua. Ini bukan nak kata sunnah lah, tapi lawak macam ni kira okey lah kot. Mereka ni susah payah buat surprise, tak abang keluar rumah dia diam, yang dia tu pula tak tahu apa, kita jadi orang tengah bagi orang bergaduh lah. Hang standby mak nak main rumah hang. Dia pun, abang aku pasal apa mak nak buat surprise? Aku abang hang patut hang kena bersyukur lah marah aku pasal apa? Alah, kuliah hal dia tak suka, tak apa, fikir dia. Yang penting kalau kita balik tentang cerita lawak Nabi SAW, Nabi tak tipu. Nabi cakap yang benar. Demikian juga ada hadis seorang lelaki nama dia Zahir. Zahir ni hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dia satu orang Arab yang badiah, daripada perkampungan. Meriah kita hari ni macam market. Dia satu Arab yang duduk di perkampungan di luar. Dia mai jumpa Nabi SAW. Oh, market jadi lain dah. Dia mai jumpa Nabi SAW. Satu hari dia selalu jumpa Nabi, dia bagi barang. Dia kutip barang-barang dekat kampung dia. Apa yang ada dekat kampung dia akan datang, dia bagi kat Nabi SAW. Itu perangai dia. Dia mai daripada perkampungan, dia mai kat Nabi SAW. Apa nama? Ini pun sunnah juga lah. Kalau tuan balik kampung, buat mai. Mak Yus balik kampung, tak buat mai pun romanis apa. Buat mai. Jadi, cerita dia selalu bawa barang bagi kat Nabi SAW. Satu hari, dia bawa barang. Dia mai jumpa Nabi. Nabi ke belakang dia. Ini hamba yang kecil. Nabi peluk dia. Nabi kata, Man yashtari hadal abd. Siapa nak beli hamba ni? Nabi peluk dia dari belakang. Nabi peluk dia kuat-kuat. Dia tak perasan siapa. Macam orang kita melawak lah, mai peluk kat belakang. Kita kalau melawak suka tuai-tuai, sentuh-sentuh orang kan. Nabi peluk dia dari belakang. Nabi peluk, dia tak tahu siapa. Sehingga Nabi kata, Man yashtari hadal abd. Siapa nak beli hamba ni? Bila dia dengar suara Nabi SAW, dia perasan, oh yang ni Nabi. Kemudian dia biar. Dia suka Nabi peluk dia biarkan. Apabila Nabi sebut begitu, Zahir ni kata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida. Wahai Rasulullah, apakah
bila cakap Nabi nak jual ni, engkau bermaksud aku ni tak ada guna punya orang. Tak ada langsung guna. Nabi SAW kata, walakin indallah lasta bikasir. Tapi di sisi Allah, engkau ni bukan orang yang tak ada guna. Ada guna. Walakinnaka indallahi ghalin. Dalam riwayat lain Nabi SAW kata, tapi hang ni sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada nilai yang mahal. Nilai hang mahal. Jadi kemudian sebab apa Nabi kata siapa nak beli hamba ni? Hamba ada dua maksud. Satu, cara Nabi peluk tu nak bagi nampak macam ni ada satu hamba aku nak jual. Tapi bila Nabi kata man yashtari hadzal 'abd, artinya semua kita pun hamba juga. Maksud yang lagi satu. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, demikianlah cara Nabi SAW melawak. Dalam riwayat juga disebutkan ada seorang sahabat Nabi, Abdullah. Dia ni Abdullah yang orang panggil dia Himar. Himar ni keldai. Nama gelaran dia keldai. Kenapa orang panggil dia keldai saya tak tahulah. Tapi dia ni memang jenis lawak. Dia buka mulut je orang gelak. Jenis perangai. Tuan-tuan mungkin ada kawan-kawan macam tu kan. Dia jenis buka mulut je orang nanti gelak. Dia tak payah buat apa. Dia duduk je orang tiga gelak dah tengok dia. Dia sini selalu jadi bahan orang buat lawak. Himar orang panggil dia. Tapi dia suka kat Nabi SAW. Dia sayang Nabi SAW. Abdullah ni. Dia pergi satu hari, dia pergi ke market, dia pergi beli satu bekas, dia beli asal dengan samin. Madu dengan keju. Dia pergi kutip kat kedai, aku nak beli, bayar hutang. Dia pergi ambil semua orang barang. Orang kata ni, bila nak bayar? Tak apa, aku ambil dulu nanti aku bayar. Dia ambil. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak bagi kat hang keju dan juga madu. Dia letak kat Nabi SAW. Lepas tu ramai kat belakang dia, orang tanya, bila nak bayar? Dia kata, hampir duit, pergi minta kat Nabi. Duit, aku beli lah. Duit minta kat Nabi. Barang tu aku tak ambil, aku bagi kat Nabi. Orang mai jumpa Nabi SAW. Orang kata, Rasulullah, duit dia ni beli barang. Dia kata, hang nak bayar? Nabi senyum. Tengok dia, Nabi senyum. Tapi Abdullah Himar ni, dia ni satu orang yang dia suka minum arak. Berapa kali orang tangkap dia minum arak? Orang tangkap, dia mai kat Nabi SAW. Nabi tanya dia, minum arak? Dia kata, ya, aku minum. Nabi sebat. Nabi suruh sebat dia 40 kali, sebat balik. Tapi nak kata bagusnya dia tak bawa diri. Dia kena sebat, dia mai lagi kat Nabi SAW. Dia mai buat lawak lagi. Jenis orang yang sayang Nabi SAW, tapi perangai kaki minum tak boleh nak berhenti. Yang tu kira susah nak berhenti. Tapi dia sayang Nabi. Dia mai, Nabi sebat dia balik. Dia mai buat lawak kat Nabi SAW. Esok lusa orang tangkap dia, buat mai kat Nabi SAW, kami tangkap dia mabuk. Nabi tanya, dah minum? Dia kata, ya, minum. Nabi sebat dia balik. Kerap sangat, banyak kali dia duk kena sebat. Ada orang kata, Allahumma la'anhu min kathrati ma yu'ta bihi. Orang macam ni mungkin Allah akan laknat dia sebab kerap sangat kena tangkap. Asyik dia minum je. Orang dah lah kena hukum sekali, kena lagi dia mai lagi. Nabi kata, la tal'anuhu. Alladhi araftu annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Nabi kata, jangan kamu memaki dia, jangan kamu melaknat dia. Kerana yang aku tahu, dia cintakan Allah dan Rasulnya. Dosa minum arak ni besar. Solat tak diterima 40 hari. Dosa besar. Disebut kesalahan tu, dosa dia di dalam Al-Quran. Kesalahan tu disebut dalam Al-Quran. Ada hukuman hudud lagi untuk minum arak. Kena sebat 40 kali. Nabi sebat dia. Tetapi Nabi tak benarkan para sahabat untuk melaknat dia. Dan Nabi tak hukum jiwa dia. Nabi tak hukum hati dia. Nabi tak kata dia jahat. Nabi kata jangan maki dia. Yang zahir daripada perbuatan dia, yang aku tahu, dia ni cintakan Allah dan Rasulnya. Abdullah Himar. Ini tuan-tuan satu sikap yang kita kena tanam dalam jiwa kita. Apabila kita lihat kemungkaran, kita benci kemungkaran tu. Kita benci kemungkaran tu. Bergantunglah besar mana kemungkaran tu. Tetapi apa yang Nabi SAW buat? Nabi buat bagi orang yang buat benda mungkar tu rasa selesa nak duduk dengan Nabi SAW. Yang mana kita ni susah nak buat. Biasanya kita, orang yang buat benda-benda mungkar yang besar, dia segan nak duduk dengan kita. Dia tak mau. Dia lari. Orang lari. Jangan kata buat mungkar. Kalau tak buat mungkar pun, sahabat-sahabat kita tabligh pergi rumah orang, dia kunci pintu, tutup. Macam tak ada orang. Tutup pintu rapat. Tak mau. Segan. Dan kadang-kadang orang, begitulah kebanyakan manusia. Tak tahulah siapa punya salah. Tetapi, apa yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi buat orang jadi selesa nak duduk dengan Nabi. Walaupun orang tu siapa sahaja. Dan ni penting.
Nabi tak hukum orang ikut firasat. Nabi tak hukum orang ikut firasat. Ada bukti orang tu ditangkap, dia mai jumpa Nabi SAW ataupun orang tangkap dia, Nabi sebat dia. Lepas tu balik. Lepas tu dia dengan Nabi macam biasa. Ada orang mai jumpa Nabi SAW mengaku berzina. Nabi tak tengok dia, Nabi palingkan muka. Berkali-kali dia mengaku. Nabi kata, dia ni pasal apa? Gila ke? Orang kata tak, dia tak gila. Ikut pengetahuan kami, otak dia macam sempoi, waras. Otak dia bagus. Bila otak dia bagus, Nabi panggil dia. Nabi kata pasal apa? Dia kata, tahir ni, sucikan aku. Nabi kata, mungkin bukan zina kot. Dia punya mukadimah saja kot. Dia kata, tak, memang zina betul. Dia kata, kalau begitu, lontarkan dia dengan batu. Dia memang mengaku kepada Nabi SAW. Kalau dia tak mengaku, Nabi tak ambil tahu pun. Kalau dia tak mengaku, Nabi tak tahu apa-apa. Kita ni kan kadang-kadang berbanding dengan kita. Tinggi sikit martabat, orang respect sikit, dia akan mula firasat dia. Sebab tu garis pemisah antara ustaz dengan bomo ni sangat nipis. Dua-dua suka interchangeable. Bomo suka buat kerja ustaz suka buat kerja bomo. Kan orang kata, oh dia ni wali ni hanya dengan main-main dia boleh tahu. Kalau hamai tak mandi wajib dia boleh tahu. Nanti kata balik mandi wajib dulu. Kalau hang buat dosa jangan jumpa dia boleh tahu. Jangan jumpa dia kalau hang buat dosa. Dia nanti abang, oh hang semalam buat apa? Dia buat macam tu. Orang jadi takut dengan orang agama. Weh, bahaya, dia ni wali, dia tahu apa kita buat. Nabi tak ada macam tu. Sebab tu tuan-tuan bila cerita pasal wali, pasal mistik, pasal semua ni, kita kena tengok macam mana sikap Nabi SAW. Nabi tak tahu, Nabi tak ambil tahu langsung, melainkan apa yang orang ramai bagi tahu kat Nabi je. Kalau orang tak bagi tahu, Nabi SAW buat tak tahu ataupun memang tak tahu. Kita duk teka-teka ni kan. Memanglah orang tu dia jadi gabra. Hang semalam dah buat apa-apa kan? Dia nanti fikir, apa yang aku buat? Dia tahu. Daripada kita tak tahu, dia nanti mengaku terus. Macam mana hang boleh tahu aku buat apa? Aku tahu, hang cuba abang buat apa. Dia pun abang. Ini Kristian punya agama. Ini Kristian. Duduk, padri duduk kat luar, padri duduk dalam bilik, orang duduk kat luar, mengaku kat padri tu. Buat salah sekian-sekian. Dalam Islam tak ada benda ni. Tak ada. Islam tak ajak benda begini. Nak jadi kaunselor sama juga. Selagi orang tu tak cerita, jangan buka orang suruh cerita. Kerja ni kerja kaunselor rumah tangga suka buat selalu. Kaunselor rumah tangga suka buat perangai macam ni. Panggil orang. Apa yang hang buat salah? Contohlah dia ada hubungan. Bila dia mula? Dia mula. Macam mana boleh mula? Masa tu hang kerja kat mana? Oh, hang punya hubungan dia tu kerja apa? Dia suka korek cerita. Pusing mai. Masa hang buat hang tak rasa bersalah. Ni siapa punya kerja? Ini Kristian punya kerja. Islam tak ada perangai macam ni. Sedangkan orang yang main mengaku salah kat Nabi SAW pun Nabi balik. Nabi buat tak dengar, Nabi buat tak tahu. Jadi balik kepada cerita Abdullah Himar, dia ni satu orang yang dia jumpa Nabi SAW. Nabi hukum dia, tetapi Nabi kata dia sayang Allah dan Rasulnya. Jadi seterusnya, ini cerita tentang lawak Nabi SAW. Dan yang penting juga untuk kita tahu, dalam melawak, ada larangan-larangan agama yang kena bagi perhatian. Antaranya larangan-larangan agama ni umum lah, bukan tentang melawak. Tapi bila melawak, ini kena jaga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini dalam surah Al-Hujurat. Larangan-larangan berkaitan dengan hubungan sesama manusia. La yaskhar qaumun min qaumin. Satu kaum, janganlah mereka menghina kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Hampa duk hina-hina ni, boleh jadi orang yang hampa hina tu lebih baik daripada yang menghina. Hina ni macam mana? Hina ni artinya kekurangan, aib seseorang. Jangan hina aib seseorang. Jangan sebut aib tu dalam keadaan hina orang. Ini agama larang. Sangat dilarang. Melawak pun tak boleh, bersungguh-sungguh pun tak boleh. Aib orang jangan hina. Tak kisahlah bentuk muka, badan dia ke, color dia ke, dia badan dia besar ke, kecil ke, bangsa dia apa. Ini jangan hina. Garis panduan dia. Tak boleh dilanggar. Kalau langgar, dosa. Melawak tak boleh sampai ke tahap ni. Dia tak boleh melawak macam tu. Dan ini pelawak-pelawak kena tahu. Ramai orang dia suka melawak macam ni.
Dia jadi satu hiburan. Ramai orang menganggap hiburan untuk menghina orang. Menghina orang dianggap hiburan. Ada rancangan TV kat Malaysia. Saya jarang tengok TV Malaysia, tapi balik Malaysia tengok. Ada rancangan TV, tuan-tuan bayangkan, boleh letak 2 baris pelawak, tak tahulah berapa baris. Dia pun pergi bubuh satu muka pelawak, salah seorang daripada mereka juga. Zaman dulu-dulu, sebelum dia elok, adalah kekurangan sana sini, gigi jongang ke apa, dia letak. Lepas tu ramai-ramai kutuk seorang satu. Dia ni muka macam tu, dia tu muka macam ni, dia ni kutuk seorang satu. Ini mungkar. Ini bukan lawak, ini bodoh. Ni garis panduan kena jaga. Melawak kalau sampai tahap macam ni, ini lawak yang jahat. Agama tak bagi hina orang. Hina tu dijadikan lawak. Letak gambar seorang, lawan kutuk. Dia ni tengok sini, muka hang nampak macam sekian. Mulut hang macam tu, gigi hang macam tu, color macam ni. Ini kerja syaitan. Siapa ajak melawak macam ni? Ini kena jaga. Garis panduan. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Ini lawak ni tuan-tuan, saya sangat menduka ceritakan kan. Ramai pelawak-pelawak yang buat kerja lawak suka melawak macam ni. Dia jadi satu hiburan untuk menghina orang. Dia akan ada satu orang yang nampak bodoh sikit antara mereka. Dia ni akan jadi mangsa kena hina. Hina-hina, gelak ramai-ramai. Gelak ramai. Yang kena hina tu pun seronok. Dia suka jadi bahan penghinaan orang. Yang penting buat orang gelak. Tapi biasa je, yang kaki hina orang ni, biasa dia cepat koyak. Orang tak dikata kat dia. Dia kata kat orang tak apa. Kata habis kat orang. Orang kata kat dia, dia marah. Walaupun orang tu suka, jangan hina. Tapi kalau budaya tu dah tak menganggap hina, lain lah. Kalau nama panggilan dia memang begitu, dia pun okey, orang lain pun okey, itu lain cerita. Tapi menghina, perbuatan menghina, menyakitkan hati orang dengan penghinaan, agama tak bagi. Mulut kena jaga. Ini salah satu adab. Dalam Al-Quran, ada beberapa kesalahan yang Allah Ta'ala ulang, laki dan perempuan. Laki pun sama jangan buat, perempuan pun sama jangan buat. Ini Allah Ta'ala sebut untuk perkara-perkara yang penting. Ataupun dosa-dosa yang Allah nak suruh orang tinggal. Antaranya ini, la yaskhar qaumun min qaumin. Satu kaum jangan hina kaum yang lain. Wala nisa'um min nisa'in. Satu kumpulan perempuan jangan hina kumpulan perempuan yang lain. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, isteri-isteri Nabi SAW, mereka kutuk Ummu Salamah. Dia pendek, dia kutuk dia pendek. Allah Ta'ala turunkan ayat ini tuju kepada mereka, jangan kutuk orang. Jangan kutuk orang kata pendek. Dia kata tak elok lah apa. Jangan kata ke orang. Kita tak tahu bila kata ke orang ni, orang terasa. Nasihat tak apa. Nasihat, okey. Tapi bukan kutuk, malukan orang. Ini agama tak bagi. Jangan menghina. Seterusnya, larangan yang sama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, wala talmizu anfusakum. Jangan menyebut talmizu ni, jangan tata'an, jangan tikam orang, lebih kurang sama macam menghina. Jangan sebut sesuatu yang buruk yang ada pada orang tu buruk, jangan timbulkan keburukan tu. Jangan timbulkan keburukan tu kalau dah ada keburukan tu kat orang. Ini budak-budak sekolah selalu buat dah. Kutuk nama bapa orang lah apa semua ni. Perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Kutuk orang. Di sini sama juga. Tempat kita pun sama. Sini pun sama. Yang kawan saya ceritalah. Kalau keturunan Arab original, budak daripada kecil, daripada budak sekolah, dia kutuk yang Arab asal daripada hamba. Orang ni anak kepada hamba. Dia kutuk macam tu. Agama tak bagi. Agama larang. Macam mana perbuatan ni boleh jadi? Daripada rumah, mak bapak ajak. Budak-budak nak tahu kat mana lagi. Daripada rumah dia belajar kutuk. Keturunan kita keturunan ada-ada. Yang ni keturunan bawah. Budak-budak tu pergi ke sekolah terbawa-bawa. Walaupun nama hang sama macam nama aku, tapi aku Arab original. Hang Arab hamba abdi. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu merendahkan sebahagian daripada kamu. Merendahkan sebahagian daripada kamu maksudnya macam kamu merendahkan diri kamu sendiri. Nabi SAW kata, salasun min umuril jahiliyah. Ada 3 perkara jahiliyah yang ada pada kamu. At-ta'nu fil ansab, wal fakhru bil ahsab, wan niyahah. 1, menghina keturunan orang lain. Yang kedua, bangga dengan keturunan dia sendiri. Dan yang ketiga, dia meratapi kematian, nangis teruk hari kematian. Ini perangai jahiliyah yang Nabi kata, masih lagi ada dekat kamu. Jadi ini larangan agama juga. Nak buat lawak boleh, tapi jangan lawak-lawak yang begini.
Kalau boleh tutup aib. Kalau orang tahu memang kelemahan tu memang kena pada batang tubuh orang ni, jangan timbulkan kelemahan tu, bagi orang rasa selesa. Di Malaysia contoh kan, anak yang lahir luar nikah bin Abdullah dia letakkan di Malaysia, dia banyak negeri. Bila sama-sama kawan dan sebagainya, jangan hina orang tu. Ada sebahagian orang dia bubuh juga nama anak dengan nama bapa, tapi perkataan bin tu tak ada. Sebab bin pejabat pendaftar tak bagi, dia tak letak bin. Adil lah sebenarnya, anak tu tak boleh dinasabkan kepada bapa. Jadi dia buang perkataan bin tu. Bukan nak cerita pasal undang-undang, tapi jangan hina orang. Jangan hina kedudukan orang. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu memanggil orang dengan gelaran-gelaran. Jangan panggil orang dengan gelaran-gelaran, maksudnya gelaran yang buruk. Jangan panggil orang gelaran yang buruk. Melainkan gelaran tu memang dah kena dekat dia pun okey, orang pun okey. Maksud dia dengar macam buruk. Tapi dia dah memang orang panggil aku macam tu. Itu tak apalah. Itu bukan lagi hina. Itu memang dia dah kena macam tu. Macam Abdullah Himar tadi. Memang orang panggil dia Himar. Dia pun tak ada masalah. Orang panggil aku keldai pun keldai lah. Memang dia dah dikenali sebagai keldai. Dia tak kata apa kat orang. Jadi itu tak apa. Tapi panggil gelaran, satu gelaran yang orang tak suka. Orang dengar dia marah. Jangan panggil orang gelaran macam tu. Nama pun kadang-kadang penting juga. Nama ni kan, kadang-kadang bukan gelaran. Nama tu maksud mungkin tak berapa elok. Kalau nama maksud tak berapa elok, wallahu a'lam. Kalau boleh tukar, Nabi SAW tukar. Nabi tukar. Ada perempuan nama yang Asiyah, orang yang melakukan apa, yang tidak taat, yang derhaka. Nabi nama-nama yang tak bagus begini Nabi tukar. Jamilah, nama yang baik. Kadang-kadang kita ni nama, jangan kutuk nama orang, tapi kalau nama yang maksudnya tak berapa bagus, di tempat kita tak apalah, orang tak perasan. Bahasa kita bahasa Melayu. Nama perkataan kita ambil daripada bahasa Arab. Orang Melayu bukan tahu. Orang Melayu panggil sedap-sedap lah. Dia pun bukan tahu. Kan dulu saya sebut juga. Antara perkataan yang bahasa Melayu okey, tapi bahasa Arab dia maksud tak berapa bagus. Melayu kata wati. Arab kata wat'in. Wati maksudnya tengah buat hubungan, tengah jimat. Orang yang sedang berjimat tu wati. Tapi kita panggil wati biasa. Cuma kalau orang Arab dengar, nama apa? Wati. Orang kita dengar okey. Tapi kalau main negara Arab, tuan-tuan nak bobo nama anak kan, kena berhati-hati juga. Dah lah duduk negara Arab, nanti kalau pindah pergi negara Arab, orang Arab kalau tengok, apa nama ni wati, tak kena. Tapi nama kita, orang kita tak fikir bab tu okey. Nama kena tengok budaya jugalah, hidup dekat mana. Kadang-kadang maksud tu okey, maksud dia okey, tapi penggunaan Arab dia jadi tak bagus. Mustaqim bagi contoh, perkataan mustaqim. Perkataan mustaqim, ada orang nama Muslim, minta maaf. Nama maksud dia okey. Maksud okey. Lurus, maksud lurus. Tapi pada penggunaan orang Arab, maksud dia orang Arab guna untuk merujuk kepada benda yang lurus je lah. Jadi kalau bubuh nama okey, tapi kalau orang dengar Arab dia tak kena sikit. Begitu juga dengan nama-nama yang lain. Maksudnya okey, tetapi penggunaan tak kena. Begitu juga nama di sisi orang Arab, Faraj. Perkataan Faraj, Arab okey. Memang nama dia apa? Orang Melayu jangan buat nama itu, kacau buat nama anak orang mengamuk. Tapi nama kena dengan budaya. Nama satu, yang kedua gelaran. Kena jaga. Gelaran jangan panggil orang dengan gelaran yang tak bagus, gelaran yang buruk. Saya ingat kali terakhir saya sebut gelaran buruk orang ni kan. Bukan sengaja nak sebut. Ni beberapa tahun lepas lah. Beberapa tahun lepas saja cerita balik teringat. Masa tu ni pegawai JPN Zamihan Makzin, dia suka kutuk nama orang. Dia bila bergaduh, ini satu watak yang bila bergaduh dia punya lidah ni tak boleh nak kontrol. Kalau tengok video dia bila cakap dia akan orang kata apa, lidah laju pada otak lagi. Dia main cakap je. Sebab tu Sultan Johor kata tin kosong. Bukan saya kata, Sultan kata tin kosong. Dia main cakap ikut lidah dia lagi laju. Time tu dia tengah mood nak hina orang. Dia duk kutuk Fathul Bari time tu.
Apa nama macam buku, siapa yang bubuh nama Fathul Bari? Bukan nama tak patut bubuh. Pembuka lah apa, tapi perangai tak tentu, dia kutuk nama orang. Lepas tu dia sebut dalam video tu, tapi nama saya masuk bagus. Zumihan, pemilik kepakaran, dia sebut lah. Nama dia masuk bagus. Saya ni tak mau main nama orang kan. Tapi duk fikir-fikir, bila dia duk kata ke orang, kutuk nama orang, kita pun buka lah kamus. Buka kamus tengok apa tu yang maksud nama dia. Rupa-rupanya perkataan zamihan dalam bahasa Arab maksudnya celaka dan sial. Maksud nama tu zamihan, celaka dan sial. Ui, hang kata kau nama orang memang sedap kutuk, tapi itulah nak kutuk orang. Tengok dulu nama sendiri maksud okey ke tak? Jangan kutuk orang. Kutuk orang tu tak baik. Tapi kalau nak kutuk juga, make sure you are on the safe side dulu sebelum kutuk orang. Kan? Oh, dia kutuk apa nama orang Fathul Bari. Saya pun tulis, oh nama Fathul Bari yang komen. Ni nama ni, better tukar lah. Maksudnya sial dan celaka. Mana orang boleh buat nama? Tapi dia tak mau tukar benda ni, lebih ke dia. Cuma yang penting kan, kita elak lah. Kita elak main nama orang. Tapi dia tu special case. Sebab mulut dia jahat, kita kena abang dia. Kontrol sikit hang punya jahat. Sebab nama hang tu tak apa elok ke. Yang kata nama orang. Tu dia marah lah. Marah apa ni duk main nama orang, kata kat orang. Oh, tu siapa suruh main nama orang? Jadi, cerita tentang nama ni, itu penting. Perkataan gini, kadang-kadang saya ada cerita kan, cerita lawak sekali ni. Nama kita tak kena dengan orang Arab. Tak sama. Saya pergi travel sekali dengan Azwira dengan Megat. Banyak tahun dah, 2011 ke 2012. Pergi border Saudi. Saya, Azwira, Megat. 3 orang masuk border. Mula-mula Megat dulu kot, Megat masuk dulu. Megat duduk kat Saudi tu. Megat ejaan Arab dia mim qaf alif ta. Pegawai immigration tu tengok miqat. Ejaan dia miqat lah. Dia tengok-tengok, apa ni? Dia tanya, tak, mula-mula saya dulu. Saya boleh cakap Arab kan. Salman, okey, lepas Salman jalan. Lepas tu Megat lalu, dia tengok miqat. Anta miqat. Megat pun, aku lah miqat. Jalan. Miqat pun miqat lah, dia pun tak. Dia tengok jalan satu. Megat dah okey dah. Lepas tu dia tengok Azwira punya pasport. Azwira punya nama pula Alif, Za, Ra, Alif. Azwira, Za, Waw, Ra, Alif. Azwira. Alif tu kat depan. Lepas tu Za, Waw, Ra, Alif. Dia duk tengok kecil besar je Azwira. Lepas tu dia kata, anta Zoro lah. Dia duk tengok Azwira, anta Zoro. Azwira pun, dialah Zoro pun Zoro lah. Pak, cop, jalan. Apa mereka ni? Satu Salman, satu Miqat, satu Zoro. Jalan 3 orang. Tapi Arab tak biasa nama kita lah. Itu lah cerita dia. Bukan nak kutuk, nama okey je. Tapi dia pun tak biasa tengok. Dia pun tak biasa dengar. Dan Nabi SAW, Nabi panggil juga gelaran dekat orang, tapi gelaran yang baik. Bagi gelaran yang baik. Nabi duduk dengan Anas bin Malik satu ketika. Nabi panggil dia. Dia duk tak bagi perhatian, dia duk main apa semua. Nabi kata, ya zal udhunain. Wahai yang orang yang ada 2 telinga. Ada 2 telinga, kena dengar. Maksudnya Nabi panggil dia, ya zal udhunain. Anas kata, itu gelaran yang aku suka. Nabi panggil aku zal udhunain, yang memiliki 2 telinga. Orang tanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa gelaran yang paling hang suka sekali? Sayyidina Ali kata, gelaran yang paling aku suka Abu Turab. Abu Turab ni maksudnya bapa kepada habuk, bapa kepada debu. Dia ada cerita lah. Ceritanya, satu hari Nabi SAW pergi ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi jumpa Fatimah. Nabi tanya, aina bnu ammik? Mana sepupu hang mana? Sepupu Ali ni sepupu kepada Fatimah. Jadi Nabi tanya dia, mana sepupu hang? Fatimah bagi tahu kepada Nabi SAW, kana baini wa bainahu syai' faghadabani fa kharaja. Aku ada salah faham sikit dengan Ali. Lalu dia aku marah, aku pun tak berhati, dia pun tak berhati, dia keluar. Ini yang saya nak cerita. Baru ni ada orang tanya soalan, dia hantar, Ustaz betul tak ni? Pesanan Nabi SAW kepada Fatimah. Wahai Fatimah, kalaulah engkau solat tahajud setiap malam, kalaulah engkau puasa setiap hari, tapi engkau buat Ali marah, engkau takkan masuk syurga. Bila kita tengok tu, kita tahu hadis ni memang palsu. Mana ada bini tak pernah buat laki marah? Cuba cari, bini siapa tak pernah buat laki marah? Ada? Laki pendam ada lah. Tapi laki marah, dia marah tak? Walaupun dia tak abang, dia pendam. Tak ada bini yang tak pernah buat laki marah. Senang cerita. Tapi laki jarang buat bini marah. Bini memang tak marah kat laki. Hadis tu memang tak betul. Sebab hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari ni menceritakan
Sayyidina Ali bergaduh sampai tak tidur rumah. Fatimah cerita kat Nabi SAW, aku bergaduh dengan dia buat bagi aku marah, lepas tu dia keluar rumah. Nabi kata tak apa, Nabi biar, Nabi keluar pergi cari dia, Nabi nak jumpa dia, Nabi keluar cari dia. Jadi tuan-tuan kalau kena tidur luar ni, ini sunnah Sayyidina Ali, dia start dulu. Kita tak tidur luar kot, tapi dia sampai begitu, ini biasa, benda biasa. Dia pergi tidur dekat luar. Nabi pergi cari dia, dia duduk tidur dekat masjid. Dekat tepi masjid dia tidur. Masjid Nabi SAW tak ada kapet. Kain ridak dia dekat sebelah, Ali tidur, Nabi kata bangun. Nabi lap belakang dia. Nabi bangun, Nabi lap habuk kat belakang dia. Qum ya Aba Turab. Bangun wahai Abu Turab. Sambil Nabi lap dekat belakang Sayyidina Ali, debu-debu tu Nabi lap. Sayyidina Ali kata, itu gelaran yang paling aku suka, Abu Turab. Sebab gelaran itu diberikan oleh Nabi SAW. Jadi, turab debu, tanah. Turab jalan tu. Dia tu kot. Orang kita pun pandai Arab juga, betul. Turab jalan tu macam tu lah kot. Debu, Nabi sapu debu di belakang dia, Nabi kata, ya Abu Turab, kum, bangun. Itu satulah bab gelaran yang Nabi SAW bagi. Dan yang kedua pengajaran daripada hadis tu, laki bini bergaduh ni benda biasa kira. Benda biasa berlaku juga kepada para sahabat Nabi SAW. Dan antara pesanan Nabi SAW juga, lawak kena jaga, tak boleh. Man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang menghunuskan senjata kepada kami, bukan daripada golongan kami. Man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang memperdaya, menipu kami, bukan daripada golongan kami. Ini juga ini kena jaga. Jangan tipu, penaya orang, jangan penaya. Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami bukan daripada golongan kami. Nak melawak, jangan tipu yang sampai penaya orang. Jangan tipu penaya, tak boleh. Jangan buat cerita palsu sampai orang tu teranaya. April Fool punya game lah, jangan buat kat orang. Tak baik lawak macam ni. Sebab dalam pada kita gelak, ada orang sengsara. Ini lawak yang agama tak bagi, kita kena jaga. Dulu saya ada kawan seorang. Dia ni macam Abdullah Himar jugalah. Macam orang kata apa? Cerdik. Macam itulah, dia ada macam kekurangan sikit. Dia punya apa? Kemahiran berfikir dia kurang sikit lah. Kami duduk ramai-ramai, duduk sekali. Muda lagi macam tu, baru lepas PLKN. Duduk kat tepi jambatan Penang, duduk sembang-sembang. Kawan seorang nak balik, semua orang nak balik. Turun daripada Gelugok nak ke town, nak balik ke town ni. Dia tu duduk Teluk Bahang. Dia nak balik Teluk Bahang dah lah 20-30 kilo. Jalan. Dia kan naik motor 2 orang. Kawan yang seorang ni kata dia, okey Syam, aku sini hang sana. Dia mungkin dia balik. Dia tu pun dia mungkin tak fikir apa-apa, tengah malam lepas sembang 2-3 pagi, dia pun masuklah belah kanan. Yang lain masuk jalan straight. Jalan straight memang betul-betul menuju ke town. Masuk belah kanan tu pergi jambatan Penang, tak boleh U-turn dah. So pergi jambatan, ke depan tu 15 kilo, patah balik lagi 15 kilo, 30 kilo hilang. Ini bukan main-main. Dia tu pun okey tak apa, jalan. Dia pun masuk belah kanan, jalan seorang-seorang. Lepas tu depa ni duk gelak kat dia. Saya dah balik jalan lain lah, tak terlibat time tu. Lepas tu dia sampai seberang dengan minyak habis, berhenti isi minyak apa semua, balik cerita. Betul pasti hang ikut. Macam mana tak ikut dah hampa kata api. Betul bila hang perasan, aku dah jalan lama dah, betul tengok kiri kanan laut. Baru perasan atas jambatan rupanya. Lawak macam ni, walaupun kita bahagia. Kita buat lawak kat orang, kita bahagia, kita sedap, tapi tak boleh. Jangan lawak memperdaya orang. Jangan memperdaya. Antara benda-benda yang tak boleh melawak begini ya. Orang tu kalau hidup lagi, jangan buat cerita kata dia mati. Budak-budak kadang-kadang dia buat lawak macam tu. Buat lawak cerita, dia dah rahimahullah dah mati. Dia mungkin line telefon tak ada, dia masuk hutan 2 hari, tersebar cerita dia mati. Balik-balik ada lagi. Ni semua orang dah ucap rahimahullah, orang dah menangis kat hang hidup lagi ya. Lawak macam ni jangan. Man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kami bukanlah daripada golongan kami. Ini antara lawak yang dilarang dalam agama. Demikian juga antara benda yang tak boleh buat melawak ni, Nabi SAW sebut, salasun jidduhun najid wa hazalahun najid. 3 benda, saya sebut kat kelas usrah baru ni. 3 benda, kalau serius pun serius, kalau lawak pun serius juga. Jangan buat main. An-nikah, wa talaq, wa raj'ah. Kahwin, talak dan rujuk balik. Yang ni pun tak boleh buat lawak. Dia tak boleh buat main-main. Kalau dia kata, jadilah perkataan tu. Imam Tirmizi kata hadis ni diamalkan oleh kesemua ahli ilmu. Dia tak boleh buat April Fool gitu. Dia tak boleh berkata kat bini dia, aku ceraikan hang.
Bini dia sedih-sedih, lawak je, dia tak boleh. Lawak macam tu tak pakai. Jatuh talak betul-betul. Kahwin sama juga. Kahwin sama juga. Dia tak boleh pergi abang kau, aku nak pergi kahwin dengan anak aku sekiannya, nama sekian-sekian, mas kahwin dengan anak ke tak? Orang tu kalau kata nak, dia tak boleh kata aku lawak tadi. Tak boleh. Kahwin jadi. Ini 3 benda yang tak boleh buat melawak. Kadang-kadang dia tak melawak tapi dia marah. Orang kita punya marah ni kadang-kadang dia rasional lah juga. Marah bini tapi dia rasional. Nak marah bini, nak cerai tak boleh, anak kecil-kecil lagi. Apa kata buat syarat? Syarat dia tunggu anak masuk sekolah dulu. Anak kecil umur setahun 2 tahun buat syarat. Ada kawan telefon tanya, macam mana hukum? Apa yang hang buat? Aku kata kat bini aku, anak masuk sekolah je jatuh talak. Apa hang buat syarat macam tu? Dia kata aku tengah marah. Habis tu cerai lah time tu marah. Tak, kesian pula anak kecil-kecil. Aku letak syarat. Masuk sekolah baru jatuh talak. Kira macam mana? Jadi ya anak masuk sekolah jatuh talak. Oh lambat lagi lah. Letak syarat tu kena main-main. Jangan main-main. Ini perkataan tak boleh main. Kalau main pun dia kira jadi. Letak syarat. Anak masuk sekolah je, aku ceraikan hang. Tunggu lah lagi 4 tahun lagi baru anak masuk sekolah. Lepas tu dah damai elok, cerai lah. Jangan main-main perkataan-perkataan begini. Nikah, talak dan juga rujuk. Jadi ini antara perkara-perkara yang tak boleh buat lawak. 9 dah, stop lah. Antara benda yang Nabi SAW suka juga, selain daripada lawak ni, Nabi tak suka, cuma kadang-kadang Nabi SAW akan menyebutkan beberapa syair-syair Arab. Syair Arab Nabi sebut. Yang maksudnya bagus. Nabi tak hafal banyak syair. Tak banyak ucapan yang Nabi SAW sebut. Tapi ada beberapa yang kena diminda Nabi SAW, kena dengan situasi, Nabi sebut. Satu ketika Nabi SAW jalan, ada batu jatuh, luka tangan Nabi SAW. Nabi kata, hal anti illa usbu' damiti wa fi sabilillahi laqiti. Ini syair yang diucapkan oleh Abdullah ibn Rawahah. Nabi ulang ucap syair tu. Kamu ini tidak lain, tidak bukan adalah satu jari yang berdarah. Dan kamu akan bertemu di jalan, wa fi sabilillahi ma laqiti. Kamu akan bertemu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ulang ucap perkataan yang ahli syair sebut. Antaranya, kalau dalam riwayat disebutkan, kalau Nabi SAW tunggu berita, lambat sampai berita tu, Nabi akan ucapkan ucapan Tarfah bin Abd. Antara ucapan dia, wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwid. Duk tunggu, akhirnya orang yang tak disangka-sangka yang membawa berita itu. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwid. Orang yang hang tak sangka pun, bukan hang suruh dia bawa berita, dia yang bawa last sekali. Ini ucapan Turfah. Nabi SAW ulang-ulang. Syair dia panjanglah. Satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan. Hari-hari akan menunjukkan perkara yang engkau jahil dan tidak ketahui. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwid. Dan khabar akan didatangkan oleh orang yang engkau tak harap daripada dia. Syair tu Nabi SAW sebut satu potongan daripada syair itu. Nabi SAW juga sebut, antara syair yang Arab yang paling bagus adalah perkataan Labid ibn Rabi'ah. Dia kata, ala kulla syai'in ma khalallah batil. Sesungguhnya setiap perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Nabi sebut perkataan tu. Dan antara ahli syair yang terkenal masa tu, Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt, dia mati jahiliyah. Dia hidup zaman Nabi SAW, tapi dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam sampai dia mati. Nabi kata syair dia bagus. Kada Umayyah an yuslim. Nabi kata hampir-hampir dia ni jadi Islam. Sebab syair dia semua syair ketuhanan. Tapi dia tak ikut agama Nabi sampai dia mati. Dia mati jahiliyah. Tak mengaku Allah Ta'ala Tuhan, tak mengaku Nabi Rasul, mati dia jahiliyah. Tapi Nabi kata dia ni hampir-hampir jadi Islam sebab syair dia bagus. Dia yang ucap tu, subhanaman la yaqdirul khalqu khalqahu wa man huwa fawqal arshi fardadu malikun ala arshis samai muhaiminun li'izzatihi ta'nil wujuh wa tasjudu. Kita dah ucap dulu ucapan Umayyah bin Abi Salt, kafir. Dia kafir. Dia mati jahiliyah, tapi ucapan ketuhanan dia sangat bagus. Nabi kata keadaan Yuslim, hampir-hampir dia masuk Islam, tapi dia tak masuk Islam, dia kafir. Jadi
syair-syair ni adalah perkataan yang Nabi SAW sebut sebahagian daripada dia. Nabi tak ambil tahu banyak syair, beberapa potongan daripada syair bila kena situasi kadang-kadang Nabi sebut. Kita tak ada syair. Kita ada lagu lah. Kita pantun sikit sangat. Kita bukan masyarakat yang menghafal pantun lah kan. Kita tak hafal pantun banyak-banyak. Lagu ni lain cerita lah. Cuma lagu kalau tuan-tuan perasan kan, masuk bab lagu sikit. Sama jugalah fungsi dia macam syair. Ulama khilaf lah tentang muzik tu. Tapi fungsi lagu ni macam syair juga. Di mana ucapan-ucapan tu, banyak ucapan-ucapan tu yang membawa perkara mungkar. Banyak menyebut perkara-perkara mungkar. Tapi dalam masa yang sama, ada juga maksud yang bagus. Ada maksud yang bagus, yang kuat. Lagu JS Kevin apa semua kan. Siapa? M. Nasir Sufi sikit lah. Sama lah. Kebanyakan yang buat lagu ni Sufi lah. Menggambarkan Tuhan dalam bentuk perempuan. Double meaning. Orang ingat puji perempuan. Tapi puji antara dua. Sekali imbas nampak macam puji perempuan. Tapi dia masukkan puji Tuhan. Nah, lagu-lagu gini. Ada maksud dia kadang-kadang. Banyaklah juga yang okey lah. Dulu-dulu zaman kita dengar lagu kan. Tak payah. Memori. Yang kali kita cerita. Jadi Arab jahiliah dahulu mereka hafal syair. Dan yang penting juga salah satu bila melawak ni kan. Nabi SAW sebut, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Antara satu perkara yang diwarisi daripada ucapan nabi-nabi terdahulu, kalau tak malu buat apa suka. Malu penting kan. Lawak-lawak yang berunsur lucah. Lawak berunsur lucah. Laki duduk sama laki, satu kumpulan. Melawak pergi ke apa? Kan? Satu kumpulan laki, memang dah biasa cakap apa-apa cakap, suka hati. Tak ada orang tahu, sendiri cakap. Tapi dalam majlis-majlis terbuka, yang bercampur, ada yang muda, ada yang tua, ada laki, ada perempuan, ini tak boleh. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Dan kadang-kadang yang lawak jenis lucah ni, orang agama suka-suka. Pelawak pun dulu kan, lawak lucah ni mungkin dulu-dulu kala saya tak tahulah. Tapi sebelum ni dalam TV apa semua dijaga skrip. Tak ada lah lawak lucah yang keterlaluan. Tapi sekarang pelawak cerita malam Jumaat dia nak buat apa dengan bini lah apa. Ini semua benda-benda yang apa nak cerita kat orang. Ini bukan untuk buat orang gelak. Kan cerita nak buat apa dan sebagainya, double meaning yang di tengah-tengah orang ramai. Bukan setakat pelawak, ustaz-ustaz pun sama. Suka cerita benda-benda gitu. Kita dengar kadang-kadang, kita tahu. Tak betul. Taklah sampai ke tahap macam tu. Nak menggambarkan sesuatu, tak perlulah melawak sampai sebut benda-benda begitu. Di depan orang ramai. Ni bukan pasal orang Kedah. Orang Kedah ramai suka bagi alasan tu. Orang Kedah memang cakap kasar. Pandai-pandai orang Kedah cakap kasar. Tak ada yang orang Kedah maki depan orang ke? Mana dalam majlis rasmi orang Kedah maki orang? Kalau sama-sama kawan cakap kasar, bukan dekat Kedah, semua negeri sama kawan pun macam tu. Dia bagi alasan, "Dok, kami orang Kedah memang cakap macam ni." Mana ada orang Kedah duduk majlis rasmi maki orang? Tak ada. Alasan ni semua alasan. Ada yang maki-maki dalam majlis. Cerita benda-benda dalam kering orang. Ini agama tak bagi. Walaupun kita, mungkin orang tu kreatif. Dia kreatif, dia boleh buat orang gelak. Tapi ini adab. Yang tak boleh, bukan untuk buat lawak. Banyaklah bila kita dengar, sepatutnya tak perlu diucapkan. Ucapan-ucapan sebut perkataan-perkataan begini. Baru ni ahli parlimen, Langkawi. Saya tak tahu lawak bodoh apa dia nak buat. Dia pergi panggil ni, perempuan ni main ke Langkawi, melawat Langkawi tak payah pakai baju, tak payah pakai apa-apa. Hang punya bodoh punya lawak. Dah tua pun bodoh. Takkanlah melawak macam tu dalam parlimen. Saya minta maaf lah, parti apa pun tak kisahlah. Tapi ni bukan benda buat lawak. Tak kisahlah orang tu bukan Islam ke apa, tak ada buat lawak macam tu. Jemput mai sini boleh. Ni lawak tak boleh buat lawak begini. Jadi itu satu benda yang penting juga. Dalam keadaan tertutup, sama-sama sendiri, cakap, itu lain. Bukan untuk di depan orang ramai. Ada ucapan-ucapan begitu. Bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di medan perang. Saya minta maaf saya kena sebut. Sebenarnya nak bagi contoh je lah. Bila berlaku konfrontasi dengan musuh-musuh dengan Arab jahiliah, mereka kutuk Nabi SAW. Mereka kutuk, mereka kata Nabi, para sahabat akan tinggalkan Nabi. Abu Bakar maki mereka. Abu Bakar kata umsus badaralat.
maaflah, bukan sebut isap kemaluan lat, kutuk mereka. Tapi ni dalam konteks begitulah, dalam konteks tengah perang, mereka maki, dia maki mereka balik. Konteks kena begitu. Tapi bukanlah ucapan-ucapan begini untuk diucap buat lawak depan orang ramai. Itu tak boleh. Ada penceramah cerita apa? Naik motor besar kena naik laju. Kalau naik slow nanti terbakar. Inilah lelaki punya ni. Apa nak buat lawak macam ni? Di depan orang ramai. Betul yang perempuan ramai-ramai pun gelak. Gelak sonok-sonok. Tak, ini bukan untuk buat lawak. Dia ada adab. Ucapan-ucapan yang berunsur lucah begini bukan untuk dipersembahkan kepada orang ramai. Sekurang-kurangnya malu lah. Jadi saya ingat saya berhenti setakat tu dulu untuk hari ni. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, kita berhenti setakat ni. Kalau pada kami, tapi saya setuju Ustaz, orang tuan nak cakap kasar kan. Okey. Jadi ada dengan sekalian, jika ada soalan yang untuk ditanya kepada Ustaz, Ustaz, kadang kita refer dekat orang India kan. Orang kita dia panggil bawang. Maksudnya tak cakap depan-depan orang pun. Kadang kita nak cakap, kita nak cover, nak dia tahu kita gelap. Dia bawang. Gelap. Masuk dalam Okey. Code name. Baik. Di mana yang jadi hina ni? Hina apabila diucap dan orang tu dia sakit hati. Dia sakit hati, dia dengar dia sakit hati. Baik. Kalau ucapan tu ataupun gelaran tu menjadi kebiasaan satu masyarakat, panggil orang begitu dan dia pun tak tahu, dan dia tak kata apa, dia tak tahu, dan ucapan itu diucap untuk refer betul-betul kepada orang kumpulan tertentu dalam masyarakat, merujuk kepada aib dia. Maka begini, pada saya wallahu alam, sirah menunjuk kaum-kaum digelar dengan apa yang biasa bagi kaum tu. Ini biasa. Kaum yang digelar kerana bentuk mata mereka, kaum digelar kerana ketinggian mereka. Nabi SAW sebut tentang Dajjal, kaum yang betis kecil. Kalau orang tu, bangsa tu terkenal dengan makanan kegemaran mereka bawang, contohlah. Ataupun bau bawang dan sebagainya, orang panggil dia bawang. Saya rasa dia tak termasuk dalam larangan lah. Dia banyak community tu dikenali dengan begitu. Dikenali dengan begitu, dia tak termasuk lah. Sebab itu kod, bukan kata kod lah, tapi satu dia pun suka makan bawang. Walaupun bawang ni pun bukanlah buruk. Kita pun makan bawang juga. Makanan kita semua ada bawang. Cuma dia makan banyak bawang, kita makan sikit bawang. Itulah beza kan. Beza dia tu je. Dan obvious lah dia pun punya makan bawang tu. Tak termasuk lah. Wallahu a'lam. Ini kaum tu dikenali dengan itu budaya mereka. Begitulah. Digelar sebagai dengan panggilan gitu. Orang kita dia punya ni, dia ada bawang putih, bawang merah pula kan. Dia boleh beza antara negara. Ini dikenali apa? Depa pun kata sama ke. Depa refer kat orang apa Malaysia, Indonesia ni depa, kita kata Cina mata sepek. Tapi orang yang tengah sikit depa kata kita hampa pun sama macam sepek punya Cina ke, pandai kata korang. Kan? Sama kita kata kita. Ini bab yang masyarakat tu dikenali begitu. Jadi dia dipanggil pun begitulah. Wallahu a'lam. Kalau panggil buat dia yang tu yang buat orang dengar, orang marah. kalau sebagai pendapatan. Melawak sebagai punca pendapatan. Tuan-tuan, ini penting kat, melawak ni bukan benda senang. Melawak ni susah. Antara pelakon kan. Kerja melawak ni paling susah. Orang yang melawak, dia boleh buat apa sahaja. Bagilah skrip pada dia, apa pun dia boleh buat. Hari ni melawak, esok suruh dia menangis, dia boleh menangis. Kebanyakan pelawak yang stand up comedian apa semua ni, dia pintar. Idea kena banyak, kena buat lawak. Berbeza dengan orang lain. Kalau orang buat muka sedih ya, Jalaluddin Hasan, dia buat apa? Dia bukan boleh melawak pun. Muka macam tu lah. Orang serius. Mana nak buat lawak? Yusuf Aslam lah ni, dia boleh lah pergi jadi juri rumah buat lawak. Tapi orang serius tak boleh buat lawak. Tapi orang lawak ni, seni. Lawak ni satu seni yang susah. Banyak kemahiran dia kena ada. Nak suruh menyanyi, dia pun boleh menyanyi. Walaupun suara yang buruk pun dia boleh menyanyi. Nak apa yang tak boleh buat? Dan saya tahu ada beberapa pelawak ni, mereka orang yang bagus. Kawan-kawan ceritakan, mereka ni bawa reform dalam industri juga. Ada sebahagian mereka semayang. Sebelum ni diceritakan,
dalam industri lakonan ni apa semua ni susah orang nak menzahirkan dia punya apa kehendak kepada Islam. Tapi ramai pelawak-pelawak baru ni depa ramai yang solat terang-terangan. Okay, stop. Waktu sembahyang dulu. Jom sembahyang ramai-ramai. Biasa kan dia ni mulut main lepas lah. Kita sembahyang kita tak ajak orang, kita malu. Pelawak ni biasa mulut dia minta ikut sedap. Apa ni tak sembahyang? Jadi banyak juga cerita-cerita yang saya dengar daripada kawan-kawan. Depa ni bawa reform. Nak jadi pelawak, dia tak boleh skema, dia kena bercakap bahasa orang biasa dan sebagainya. Sebahagian mereka adalah orang-orang yang baik-baik, solat mereka, hubungan mereka dengan orang lain. Sebahagian mereka lain, jalan lain pula lah. Cuma saya nak sebut sama juga. Buat lawak, batasan dia kena jaga. Sama ada mereka baik ke tak baik ke, tapi bila main lawak menghina fizikal orang ataupun fizikal sesama sendiri, lawak yang memperbodohkan orang, ini tak boleh. Buat lawak bodoh tapi tidak memperbodohkan orang, tidak menipu orang, tidak menghina orang, itu lawak tu bodoh je lah. Ada orang suka, ada orang tak suka, terpulang. Ada orang suka, ada orang suka. Dia membodohkan diri dia sendiri je. Dia buat watak-watak bodoh macam kartun ke apa ke. Itu terpulang pada dia. Tapi garis panduan agama tu tetap ada. Garis panduan agama tetap ada. Lawak ni pun pelik kak. Kadang-kadang ada orang yang semua benda tak kekal selama-lamanya. Hari ni mungkin orang tu disukai. Esok dia jatuh, orang tak pandang dia. Mungkin juga hari ni dia orang tak pandang dia, orang anggap dia ni apa, lawak macam ni. Tapi akan datang orang suka dia. Ini benda yang berlaku ramai orang. Dulu masa Pak Kodi mula-mula siapa, orang tak tengok kan dulu. Tapi lah ni hot dia. Semua orang tengok, orang gelak. Ala kulli hal ni berlaku kepada ramai orang. Cuma garis panduan dia begitulah. Buat lawak, jangan sampai menghina orang, menghina ciptaan, memburukkan orang dan mereka tak tipu lah. Orang tahu pelawak ni. Pelawak tak boleh buat cerita tipu. Kalau buat cerita tipu pun orang tak percaya. Yang buat cerita tipu melawak ni orang biasa. Pelawak dia tak boleh buat tipu. Kalau dia tipu pun siapa nak percaya? Kan dia duduk dalam depan TV buat cerita, buat lawak. Dia kata esok start puasa. Siapa nak ikut cakap dia? Orang tahu puasa tak boleh ikut cakap dia. Ini lawak orang biasa. Tapi buat menghina orang, mereka kena jaga. Banyak sangat terlibat dalam lawak yang dikira menghina orang. Ini termasuk dalam larangan agama. Wallahu a'lam. Okey, kau lama ni. Ada lagi tak? Okey, ada lagi soalan. Tak. Soalan kan, ni kadang-kadang melawak pasal yang UDL, tak kira betul. Lawak apa? Post dalam Facebook, Instagram, yang lawak dah MU kalah je, Rawan dia. Oh. Rawan dia. Apa kena Ustaz? Ini saya rasa mainan okey kot. Siapa duduk atas dia kutuk yang duduk bawah lah. Siapa yang duduk bawah tunggu je lah kat bawah sampai dia duduk atas balik. Ini saya rasa tak termasuk dalam larangan dan juga ini mainan, benda-benda lara, pahala pun tidak, dosa pun tidak. Oh, jadi boleh kutuk lah. Boleh. Ini tak pahala pun tidak, dosa pun tidak. Ini lara, sekadar lara je. Ini sakit hati juga lah sebab kita rasa kita intima, kita rasa kita memang ada ikatan dengan tim yang kita suka tu, tapi ini bab lara. Ada orang, tapi cuma syarat dia satu je, nak lawak dengan orang kita jangan cepat koyak. Kita boleh kata kat orang, kena terima orang kata kat kita. Dia jangan one way je. Kata kat orang tak apa, orang kata kat dia sikit je dia menangis lah, dia sakit hati lah apa, jangan macam tu. Ini kena adab juga, ini antara adab. Kaifa tadin tudan. Macam mana hang buat kat orang buat kat hang. Kalau hang boleh melawak pergi ketuk kepala orang, kena terima orang ketuk kepala hang balik. Dia tak boleh aku buat kat hang, tak apa, hang buat kat aku mengamuk. Dia jangan begitu. Sama-sama melawak, pandai-pandailah uruskan. Okay. Soalan kepada Siti dan Sumat sebelum kita tutup majlis. Dah boleh melawak lah. Okay ya? Okay. Jadi kita tutup majlis kita dengan kasih saudara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.